兄姐妹平安， Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 感谢主，我们今天早上可以一起来思想上帝的话。 Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 今天我要跟大家思想的话语在旧约圣经的以斯拉记。 Hari ini saya ingin kita bersama mempelajari sebuah bagian dari perjanjian lama dari kitab Esra. 所以我请弟兄姐妹翻开你手上的圣经旧约以斯拉记。 Mari kita bersama Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita, kitab Esra di perjanjian lama. 我会为大家读环球圣经公会圣经新译本版本的经文。 Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian dalam bahasa Mandarin dalam versi yang terbaru. 我们要看的是以斯拉记第10章。 Mari kita membuka kitab Esra pasal 10. 那如果你平常读的是和合本跟印尼文版本的圣经，你可以对照手上的自己版本的圣经来看。 Oleh karena kutipan ayat hari ini cukup panjang, maka saya mengundang Bapak Ibu sekalian dapat bersama menyimak dan juga membaca sendiri dalam hati selagi saya membacanya. 好，我请每一个人你都要打开你的圣经，仔细的读。 Mari karena perikop ini cukup panjang, jadi saya berharap setiap dari kita dapat membuka Alkitab kita dan menyimak dengan serius. 这个教堂是唐崇荣牧师按照圣经的原则设计的。 Gedung gereja ini didesain oleh Pendeta Dr. Stephen Tong berdasarkan prinsip Alkitab. 所以我站的这个位置是牧羊人的位置。 Maka tempat saya berdiri sekarang adalah tempat gembala berdiri. 台下坐的是羊群。 Dan sedangkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian duduk sebagai domba-domba. 所以我这个位置可以非常清楚的看到你们台下的每一个人。 Posisi saya sekarang ini dapat melihat setiap dari Bapak Ibu dengan sangat jelas. 如果你没有专心，我看得非常清楚。 Maka bila Bapak Ibu tidak mendengar dengan seksama, saya juga dapat melihatnya dengan jelas. 所以我要邀请大家很专心的跟我一起读这一段经文。 Maka saya mengundang Bapak Ibu sekalian bersama menyimak Alkitab kita masing-masing. 以斯拉记第10章第1节，我会读到第22节，请听上帝的话。 Esra 10, pasal 10 ayat 1, saya akan membaca dari ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. 以斯拉祷告、认罪、哭泣、俯伏在神的殿前的时候，有一大群以色列人，包括男女小孩，在他面前聚集，众人也都痛哭。属以兰的子孙耶歇的儿子示迦尼对以斯拉说：“我们对神不忠，娶了这外族女子为妻。虽然这样，以色列现在还有希望。现在我们应当与我们的神立约，按着我主和那些因我们神的诫命而战经所议定的，照着律法而行，送走这些妻子和他们所生的儿女。你起来，因为这事全在你身上，我们支持你，你当坚强的去做。”第5节，于是以斯拉起来，使祭司首领、利未人和以色列众人起誓，要照着这话去行。他们就起誓，以斯拉就从神的殿起来，走进以利亚实的儿子约哈南的屋里去。他在那里不吃饭也不喝水，因为他为了被掳归回的人的不忠而悲伤。于是领袖们就在犹大和耶路撒冷向所有被掳归回的人发出通告，叫他们到耶路撒冷聚集。所有不照着众领袖和众长老所议定，在3日之内来到的人，所有的财物都要充公，也要从被掳归回之人的会中被逐出。第9节，于是犹大和便雅悯众人3日之内都在耶路撒冷聚集。那时是9月20日，众人坐在神殿的广场上，因为这事，又因为天下大雨的缘故，大家都站立发抖。以斯拉祭司站起来对他们说：“你们对神不忠，娶了外族的女子为妻，增添了以色列的罪过。现在你们要向耶和华你们列祖的神认罪，遵行他喜悦的旨意，与这地的民族
和外族的女子分离。全体会众都大声回答说：“你怎么说，我们就怎么做。”可是人太多，又逢下大雨的季节，我们不能停留在外面。这又不是1、2天可以完成的事，因为我们很多人在这世上犯了罪。让我们的领袖代表全体会众站在耶和华面前。所有在我们的城中娶了外族女子为妻的人，也都要在指定的日期与本城的长老和审判官一起来解决了这事，好使神因这事所发的孽怒离开我们。只有亚撒黑的儿子约拿单和特瓦的儿子亚哈谢起来反对这提议，还有米舒兰和利未人沙比泰支持他们。16节，于是被掳归回的人就这样行。以斯拉祭司提名选派了一些人，是各宗族的族长。于10月初1，他们一同坐下来查办这事，直到正月初1，他们才完成审查所有娶了外族的女子为妻的人。18节，在祭司子孙中娶了外族的女子为妻的，有耶稣亚的子孙约萨达的儿子和他的兄弟马西亚、以利以谢、雅利、基大利。他们举手起誓要送走他们的妻子，并献赎罪祭。他们就献上1只公绵羊做他们的赎罪祭。因麦的子孙中有哈拿尼和西巴蒂亚，哈林的子孙中有马西亚、以利亚、示玛雅、耶歇和乌西亚。巴施户尔的子孙中有以利约乃、马西亚、以实玛利、拿坦叶、约沙拔和以利亚撒。以上是神的话。 Demikian firman Tuhan. 好，今天这一段经文非常长， Perikop hari ini memang sungguh sangat panjang. 对，因为时间的关系，我没有办法再用印尼文为大家读一次。 Karena keterbatasan waktu, saya juga tidak dapat lagi membaca dalam bahasa Indonesia untuk memimpin jemaat berbahasa Indonesia. 但我们在查考经文的过程，我一定给大家充分的时间读你手上的圣经。 Tapi selagi saya mengupas ayat-ayat ini, saya juga akan memberi waktu nanti bagi saudara-saudari sekalian untuk membaca sekali lagi. 那我今天在正道之前，要用最沉重的心情做一个报告。 Hari ini sebelum saya berkhotbah, saya akan memberikan sebuah pengumuman dengan hati yang sangat gentar dan serius. 请你们特别注意台上的报告。 Kiranya Bapak Ibu sekalian memperhatikan dengan seksama pengumuman ini. 我现在要公告一份根据教会纪律实施的教会惩戒的名单。 Yaitu saya sekarang akan mengumumkan daftar nama orang-orang di dalam jemaat ini yang akan menerima disiplin dan penghukuman gereja. 下面被我唱名的会友，在金钱方面、诚信方面，还有性伦理的犯罪方面，有程度不一的问题。 Berikut adalah nama-nama dari Bapak Ibu yang akan saya bacakan, di mana di antara Bapak Ibu tersebut ada jemaat yang memang telah menunjukkan permasalahan baik dalam hal kesucian seksual, dalam hal keuangan, dan dalam hal kejujuran. 我开始唱名：曾国强弟兄、李树鹏弟兄、陈珊珊姐妹、史国昌弟兄、张思思姐妹和王永强弟兄。以上有没有我漏念的弟兄姐妹？ Demikian adalah nama-nama Bapak Ibu yang akan saya ucapkan yang telah melanggar peraturan dan disiplin gereja. Bapak Zeng Guo Qiang, Saudara Li Shupeng, Saudari Chen Shanshan, Saudara Shi Guochang, Saudari Zhang Sisi, dan Saudara Wang Yongqiang. Apakah ada nama dari Bapak Ibu yang belum saya ucapkan di sini? 现场会众有没有任何要补充的？ Atau mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah ada nama yang Bapak Ibu rasa perlu ditambahkan dalam daftar ini? 我最后再确认一次，有没有你的名字应该在名单上没有被念到的？ Bahkan saya bertanya, apakah ada menurut Bapak Ibu sekalian nama Bapak Ibu yang juga sepatutnya saya baca di sini? 有任何问题，请你现在提出来。 Bila ada pertanyaan atau keberatan, boleh dapat diutarakan sekarang. 好，如果都没有问题， Maka bila tidak ada yang keberatan sama sekali, 我这里有问题。
Saya ada sebuah keberatan, sebuah pertanyaan. 我刚刚念的6位弟兄姐妹不存在在这个世界上， Yaitu nama 6 orang yang baru saya ucapkan ini sebenarnya hanya nama palsu saja. 那是我随机编出来的名字。 6 nama yang saya pilih secara acak dan orang-orang ini tidak ada di dunia ini. 好，你们先不要有情绪， Maka Bapak Ibu tolong jangan emosi terlebih dahulu. 我不是要玩弄你们的感情， Saya bukan mau bercanda dan mempermainkan Bapak Ibu sekalian. 这不是一个恶作剧，也不是无聊的玩笑。 Ini bukan sebuah candaan atau gurauan yang tidak ada artinya. 我想要问你们，刚刚你听到我念这一份名单的时候，你有什么感觉？ Tetapi saya ingin bertanya, ketika Bapak Ibu sekalian mendengar saya mengucapkan nama-nama ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? 你有什么感觉？ Apa yang Bapak Ibu rasakan? 我是在问你们，所以你们可以回答我。 Saya sedang bertanya, Bapak Ibu sekalian, boleh tolong menjawab. 有什么感觉？ Apa yang Bapak Ibu rasakan? 啊，可以大声一点吗？ Boleh lebih kencang sedikit, tidak apa-apa. 你们完全没有感觉？ Tidak ada perasaan sama sekali kah Bapak Ibu? Kaget, 吓到了. 吓到了，震惊， Kaget, terkejut mungkin. 还有什么感觉？ Apakah ada perasaan lain? 害怕， Mungkin rasa takut? 还有什么感觉？ Mungkin ada perasaan yang lain lagi? 可能大部分是震惊跟害怕。 Mungkin sebagian besar dari kita merasa terkejut dan takut. 这个震惊跟害怕是为什么？可以解释一下吗？ Mengapa bisa merasa terkejut ataupun takut? Apakah ada yang dapat memberi penjelasan sedikit? 你们有没有人闪过一个念头，想说，该不会念到我的名字吧？ Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian dan dalam hati berkata, apakah mungkin nama saya akan disebut juga di dalamnya? 你们都很乖很安静，都不敢回答。 Bapak Ibu sekalian sungguh sangat 柴鹏远 hening. 传道， Saya ingin bertanya kepada Vikaris Stephen Chai, 请举手。 tolong angkat tangan Anda. 刚刚有什么感觉？ Apa perasaan yang Anda rasakan? Saya merasa nama saya seharusnya juga 谢谢， disebut. 我们给他掌声鼓励一下。 Mari kita beri dia tepuk tangan untuk kerendahan hatinya. 如果真的你的名字被念到，你会有什么感觉？ Jika nama Bapak Ibu sekalian sungguh disebut di mimbar, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? 其实如果在台湾哈，我刚刚这个动作可能会被告， Bila hal ini terjadi di Taiwan, maka mungkin akan ada orang yang menggugat saya ke pengadilan. 因为我这可能违反了个人资料保护法。 Karena mungkin saya telah melanggar hukum perlindungan data pribadi seseorang. 那我们今天读的这一段以斯拉记第10章， Dalam pasal ke-10 dari kitab Esra yang telah kita baca hari ini, 它就是一份这样的名单。 sebenarnya telah mencatat daftar nama seperti yang saya bacakan pagi ini. 因为时间的关系啊，我今天只读了10章的1到22节。 Karena keterbatasan waktu, saya tadi hanya membaca ayat 1 sampai 22. 但你知道，其实从第18节到最后第10章的44节这一整大段，全部都是犯罪的名单。 Tapi bila Bapak Ibu Saudara perhatikan dari ayat 18 sampai ayat ke-44, semua mencatat nama-nama orang yang telah berdosa. 为什么用几十节的篇幅在圣经里面放了这么长一串犯罪的人的名单？ Mengapa Alkitab secara khusus mencatat dalam puluhan ayat ini nama-nama para pendosa? 你知道这些名字被记在这里是会存到永永远远。 Tahukah saudara bahwa nama-nama yang tercatat di dalam kitab ini juga akan terus diteruskan dalam sejarah seterusnya? 如果你犯了罪，你会期待你的名字被这样子写在这上面，公告到永远吗？ Bila saudara sungguh telah berdosa, apakah saudara berharap nama saudara dicatat sebagai pendosa dan terus dibaca sampai selamanya? 为什么在圣经里面
放了这么长的一串犯罪者的名单？ Mengapa Alkitab khusus mencatat begitu panjang daftar nama pendosa dan diumumkan terus-menerus? 好，这是我要跟大家思想的这一段经文今天的题目。 Ini adalah apa yang akan saya bahas dan saya mengajak kita merenungkan tema hari ini bersama-sama. 这是从我们今天读的第10章的第17节来的。 Yaitu tema hari ini saya ambil dari inspirasi ayat ke-17. 我们一起看第17节， Mari kita melihat ayat 17. 我来读一次。直到正月初一，他们才完成审查所有娶了外族女子为妻的人。 Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama, bulan pertama. Kalimat ini juga bisa diterjemahkan menjadi mereka sampai hari pertama, bulan pertama baru selesai menyusun daftar nama orang-orang yang memperistri perempuan asing. 好，所以请你们回答我，这一大段名单他们犯的罪是什么罪？ Maka mohon Bapak Ibu sekalian menjawab saya, dari daftar nama ini, dosa apa yang telah mereka perbuat? 是什么罪？ Dosa apa? 这个答案就是刚刚读的这节经文， Jawabannya ada di dalam ayat yang baru saja kita baca, 请你们回答。 yaitu mohon menjawab saya. 对，非常好，他们娶了外邦的外族的女子为妻。 Betul sekali, mereka memperistri perempuan asing. Dengan kata lain, mereka kawin campur. 然后把这些人花了一段时间全部审查出来， Lalu dengan demikian ayat ini mencatat memakai sekian waktu untuk menyelesaikan urusan dan menyusun nama-nama yang bersangkutan. 所以今天我的题目是要审查犯罪者的名单。 Maka hari ini tema dari khotbah saya adalah menyusun dan memeriksa nama-nama pendosa. 要审查犯罪者的名单。 Menyusun dan memeriksa nama-nama pendosa. 你过去参加的所有教会的印象里面，有没有经历过这样的事情？ Dari berbagai macam gereja yang pernah kita kunjungi, apakah kita pernah menghadapi hal yang sedemikian yang kita lihat di mimbar? 审查犯罪者的名单。 Yaitu bagaimana mimbar menyusun dan mengumumkan, memeriksa nama-nama pendosa. 有的可以举个手看一下 Ada。yang pernah mengalami hal serupa, pernah menyaksikannya, boleh angkat tangan? 一个都没有。 Satu pun tidak ada. 你们的教会从来不做审查犯罪者名单这个事情。 Apakah gereja Bapak Ibu sekalian, baik yang sebelumnya dan sekarang, tidak pernah melakukan hal yang serupa untuk memeriksa nama-nama pendosa? 一个都没有。好，如果没有的话，那我们就真的值得思考，为什么今天在这一段圣经里面，以斯拉跟这些以色列人做这件事。 Baik, bila kita dari pengalaman kita sendiri tidak pernah menemukan gereja yang berbuat demikian, maka lebih patut lagi kita merenungkan mengapa Ezra dan bangsa Israel melakukan hal ini. 好，我想从这段经文跟大家思想3个理由，为什么我们应该这样做。 Melalui peristiwa ini saya ingin mengundang kita bersama merenungkan 3 hal untuk melihat mengapa peristiwa ini perlu dilakukan sedemikian. 审查犯罪者的名单。 Memeriksa dan menyusun daftar nama pendosa. 好，那我稍微讲解一下这一段的这个历史的背景啊。 Izinkan saya secara singkat menyampaikan latar belakang dari peristiwa ini. 以色列人他们被这个消灭灭国以后，他们被掳到这个遥远的巴比伦。 Setelah kerajaan Israel telah musnah, mereka pecah dan demikian pada akhirnya mereka semua telah ditawan pergi ke bangsa lain, bangsa Babylon. 那是一个非常长的距离。 Dan jalan yang mereka perlu tempuh sangat jauh. 你大概可以想象，你从这个如果是大陆的话，最东边的福建，你就被搬到这个最西边的新疆的西边去。 Kalau kita melihat misalnya dari peta Tiongkok, itu bagaikan saudara dari tempat yang paling timur dari provinsi Fujian dipaksa pindah dengan berjalan kaki sampai ke provinsi paling barat di Xinjiang. 所以如果在印尼的话，我们现在从加卡塔被搬到这个可能婆罗洲， Oh ya,还要更远哈。 Mungkin itu berarti kalau kita melihat peta Indonesia itu berarti kita dari Jakarta terpaksa harus menempuh jalan darat, mungkin sampai Kalimantan bahkan lebih jauh lagi. 那到了以斯拉记的时候，那个时候这个
统一整个大中东地区的是波斯帝国， Pada saat itu kerajaan yang menguasai daerah Israel adalah kerajaan Persia. 所以波斯王古列他就说：现在我准许以色列人，你们可以从这个巴比伦被掳的地方呢，陆续的回到你们原来的住的地方，就是迦南地，就是现在的以色列这个地方。 Maka pada saat itu Kores, Raja Persia, memutuskan untuk membebaskan bangsa Israel, mengizinkan mereka untuk pulang dari daerah Babilonia untuk kembali ke daerah Kanaan, yaitu lokasinya kira-kira di negara Israel sekarang. 所以他们就一批一批的回去了。 Maka bangsa Israel demikian satu persatu, berkelompok-berkelompok mereka pulang. 那但是当他们回到他们原来属于他们的以色列这块地的时候，这上面已经住了很多外族的人。 Tapi setelah mereka pulang dari pembuangan dan kembali ke daerah Kanaan, mereka melihat sudah banyak bangsa-bangsa lain yang menetap di tempat tersebut. 那他们看到这些外族的人里面，看到里面的许多的女子非常的漂亮， Bangsa Israel juga melihat di antara bangsa-bangsa tersebut, perempuan-perempuan mereka juga elok parasnya. 所以他们就爱上这些外族的女子，然后跟他们结婚。 Maka bangsa Israel juga demikian menyukai perempuan-perempuan yang ada di sana dan akhirnya mereka kawin campur. 好，所以现在你往前面翻一章，第9章，以斯拉记第9章第1节。 Mari kita sekarang melihat pasal sebelumnya, pasal 9 ayat yang pertama. 那个时候，以斯拉带领这个以色列百姓向上帝献祭。 Pada saat itu Nabi Ezra sedang memimpin bangsa Israel bersama-sama mempersembahkan korban untuk 那 Tuhan. 9章1节说，献完了祭以后呢，以色列的众领袖就来见以斯拉。 Pasal 9 ayat 1 mencatat sesudah semuanya itu, sesudah persembahan korban itu, datanglah para pemuka mendekati Nabi Ezra dan berkata, 他们说，以色列民、祭司和利未人没有从当地的民族中分别出来，他们随从迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人和亚摩利人行可憎的事。第2节，他们为自己和自己的儿子娶了这些外族的女子为妻。 berkata orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ayat kedua, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. 好，我想问一下，根据这2个经文，是谁在负责审查犯罪人的名单？ Maka saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, dari kedua ayat ini siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun daftar nama pendosa? 谁在做这件事？ Siapa yang menyusun daftar nama tersebut? 你们不要看我，也不要看空气，你们要看圣经，因为我问的问题答案都在经文里面。 Bapak Ibu jangan lihat saya, jangan juga lihat udara, tapi lihatlah Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian untuk mencari jawabannya. 谁审查犯罪人的名单？ Siapa yang menyusun dan memeriksa nama-nama pendosa ini? 谁？ Siapa? 是谁？ Siapa yang menyusun? 谁去见以斯拉？ Siapa yang pergi bertemu dengan Nabi Ezra? 对，首领、众领袖，对不对？ Yaitu para pemuka, betul sekali. 我们教会应不应该按照这个经文成立一个审查犯罪者小组？ Maka bila demikian, apakah gereja kita berdasarkan ayat ini perlu membentuk sebuah departemen yang khusus untuk memeriksa dosa-dosa jemaat? 专门注意会有犯罪的状况。 Perlukah kita membentuk sebuah tim sedemikian untuk memeriksa dan mengawasi dosa-dosa jemaat? 好，今天早上这个赖仁贵弟兄主日崇拜会迟到10分钟。 Hari ini, pagi ini, saudara Henry Lai ibadah telat 10 menit. 这个张强弟兄听讲道的时候打瞌睡。 Hari ini saudara Abraham, mahasiswa STT, tertidur ketika mendengar firman. 这个李鹏弟兄这个做礼拜的时候多看了隔壁的姐妹两眼。 Lalu saudara A ketika ibadah melirik-lirik kepada saudari-saudari yang lain. 要不要这样做？
Apakah kita perlu mencatat sedemikian? 应不应该这样做？ Apakah perlu ada departemen sedemikian dalam 那如果 gereja? 你说不应该，你要回答我为什么圣经这样做？ Bila kita rasa tidak perlu, maka tolong jawab saya, mengapa Alkitab justru berbuat demikian? 这些领袖跟以斯拉报告，我们中间有许多犯罪的这些人， Para pemuka, para pemimpin bangsa Israel melaporkan kepada Nabi Ezra bahwa ada pendosa-pendosa seperti ini di tengah kita. 好，那报告完了以后，他们怎么处理这些犯罪的？他们做了什么事？ Setelah melapor, apa yang mereka lakukan terhadap para pendosa ini? 他们跟以斯拉说啊，我们中间许多人娶了这个外族的女子为妻，然后接着他们报告完以后，他们做了什么？ Setelah mereka melaporkan kepada Nabi Ezra, ada orang-orang di antara kita yang telah mengambil istri dan kawin campur. Setelah itu apa yang mereka perbuat? 是不是就把这一些犯罪的人特别选出来惩罚他们、揍他们？ Apakah kemudian justru mengumpulkan para pendosa itu dan bersama-sama menggebuk dan berkelahi dengan mereka? 对不对？ Apakah betul demikian? 是不是？ Apakah betul? 是还是不是？ Apakah betul diberi hukuman? 有没有？ Ada 他们 hukum- 做了什么？ Ada hukuman atau tidak? Apa yang mereka para pemuka lakukan? 严厉的责备他们，有没有？ Apakah mereka menegur dengan serius? 你看我们今天的经文第10章1到22节， Dari jawabannya ada di pasal 10 di bagian yang kita baca hari ini ayat 1 sampai 这些 22. 首领跟领袖他们做了什么？ Apa yang dilakukan oleh para pemuka dan pemimpin bangsa Israel? 他们报告以斯拉这些犯罪的人的事情，然后接着他们做了什么？ Setelah mereka melaporkan dosa-dosa bangsa Israel kepada Ezra, apa yang mereka lakukan? 你们一定要我用点名的方法才愿意回答。 Apakah saudara hanya mau menjawab bila saya menyebut nama saudara? 小峰弟兄， Bapak saudara David Liu, mahasiswa STT. 第几节？ Di ayat keberapa jawabannya? 第1节非常好，他们认罪、祷告，他们哭泣。 Jawabannya di ayat pertama, betul sekali, yaitu berdoa, mengaku dosa sambil menangis. 第1节啊，他们俯伏在神殿前的时候，有一大群以色列人，包括男女小孩，在他面前聚集，众人也都痛哭。 Ayat pertama, pasal 10 ayat pertama, Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpun kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya. 第2节，属以兰的子孙耶歇的儿子释迦尼对以斯拉说：“我们对神不忠。” Lalu orang-orang itu menangis keras-keras. Ayat kedua, berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. 所以这个跟我们想象的有一点点不一样。 Maka kita melihat hal ini agak berbeda dengan imajinasi kita. 我刚一上台念6个名字的时候，你们全部被我吓到了。 Tadi ketika saya naik ke mimbar dan saya memanggil nama-nama orang yang telah berdosa, saudara-saudari merasa terkejut. 我念完了这6个名字，你觉得我们应该对这6个人做什么？ Setelah saya menyebut ke nama-nama orang ini, apa yang Bapak Ibu rasa patut kita lakukan terhadap mereka? 应该做什么？ Apa yang patut kita lakukan? 刚我念这6个，你们的感觉是震惊，是害怕。 Tadi Bapak Ibu berkata terkejut dan takut setelah mendengar daftar nama ini. 有没有人听了我念这6个名字就欢乐起来，充满喜乐跟平安？有没有？ Apakah ada di antara kita yang setelah mendengar nama yang saya sebutkan dalam hati merasa sukacita dan merasa damai sejahtera? 几乎不可能有正面的感受。 Hampir tidak ada orang yang akan mempunyai emosi yang positif setelah mendengar nama-nama ini. 但是我们读以斯拉记，这一些犯罪的人被列出来的时候，这个跟我们反射式的想象有一点点不一样。 Tetapi ketika kita membaca dari kitab Ezra, ketika mereka telah menyusun nama-nama pendosa, respons mereka sedikit berbeda dengan apa yang kita bayangkan. 他们祷告、认罪、哭泣。 Mereka justru berdoa, mengaku dosa, menangis. 我问你们，是谁在祷告、认罪、哭泣？ Saya ingin bertanya, siapa yang berdoa, mengaku dosa sambil menangis? 谁 Siapa? 啊？谁？以斯拉，还有吗？ Ezra. Ada lagi selain Ezra mungkin?
还有没有人哭泣？ Apakah ada juga yang menangis? 所有人，根据第几节？ Semua orang dari ayat keberapa? 第一节、第二节，对不对？ Ayat pertama, ayat kedua juga mencatat sangat besar jumlah orang Israel. 以斯拉有没有娶外邦女子？ Apakah Ezra sendiri menikah dengan perempuan asing? 他有没有娶？ Apakah Ezra juga menikah dengan perempuan asing? 有还是没有？ Iya atau tidak? 这个至少圣经上没有写他有娶。 Setidaknya Alkitab tidak mencatat dia menikah dengan perempuan asing. 那一些哭泣的现场的那些人，是不是都是娶外邦女子的人？ Bangsa Israel yang menangis dengan dia, apakah mereka menikahi perempuan asing? 是不是？ Apa iya atau tidak? 除了以斯拉以外，其他那些是不是都是娶外邦女子的人？ Selain dari Ezra sendiri, bangsa Israel mereka menikahi perempuan asing, betul? 当然不是啊！ Jawabannya tidak. 第一节在那个现场的有男女，还有小孩，包括孩童都在现场。 Di ayat pertama dicatat, jemaah orang Israel sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. 他们全部都哭了。 Anak-anak pun juga bersama menangis keras. 这个小孩子没有娶外邦女子啊！ Anak-anak tentu tidak menikahi 我现在 perempuan 问 asing. 了， Maka saya ingin bertanya, 以斯拉在哭什么？ apa yang Ezra tangisi? 这些男女小孩、首领领袖们，他们在哭什么？ Apa yang ditangisi oleh laki-laki, perempuan, dan anak-anak serta para pemimpin bangsa Israel? 他们哭什么？他们要被赶出教会了吗？ Mereka menangis karena apa? Karena mereka semua mau diusir dari gereja kah? 哭什么？ Apa yang mereka tangisi? 有什么好哭的？ Mengapa harus menangis? 谁向上帝认罪？ Siapa yang meminta pengampunan dari Tuhan? 以斯拉向上帝认罪， Ezra lah yang berdoa dan mengaku dosa. 全部的以色列会众都向上帝痛哭认罪。 Semua bangsa Israel, segenap jemaah orang Israel, semuanya mengaku dosa, menangis keras. 第二节的经文啊，那个开口的释迦尼，他说：“我们对神不忠。” Ayat kedua, Sekanya bin Yehiel berkata, kami telah melakukan perbuatan tidak setia. 他不是说他们对神不忠， Sekanya tidak berkata, mereka telah melakukan perbuatan tidak setia. 这一些没有犯罪的人，没有把犯罪的人当成是别人。 Orang-orang mereka ini yang tidak berdosa, mereka tidak menganggap para pendosa adalah kelompok orang yang berbeda dengan mereka. 我可没有像赖仁贵这个德性啊，看到漂亮的就去娶啊，我跟他不一样。 Oh, saya tidak seperti saudara Henry. Dia mah mata belang, lihat wanita cantik langsung dinikahi. 他看到仁贵犯罪， Saya melihat Henry berdosa, 他向上帝哭， tetapi dia justru menangis 他 karena dia. 说：“我们得罪你，我们向你认罪，我们对你不忠。” Ya, justru menangis dan berkata kepada Allah, kami telah berdosa, telah melakukan perbuatan tidak setia. 为什么？ Mengapa demikian? 他们处罚了这些犯罪的人吗？ Apakah yang tidak berdosa ini menghukum mereka yang berdosa? 他们痛哭认罪，说我们对神不忠。以后他们处罚了这些人吗？ Setelah mereka yang tidak berdosa, mereka mengaku dosa dan menangis keras-keras, apakah setelah itu mereka menghukum para pendosa? 有没有？ Mereka menghukum atau tidak? 答案在圣经里面，他们做了什么？ Jawaban ada di Alkitab, apa yang mereka lakukan setelahnya? 有没有处罚他们？ Apakah ada menghukum para pendosa? 他们做了什么？ Apa yang mereka lakukan berikutnya? 他们不是立刻处罚他们， Mereka tidak seketika menghukum, 他们给他们3天的时间， tetapi memberi mereka waktu 3 hari. 你们来自首。 3 hari untuk mengaku dosa secara langsung. 我们现在公告，给3天的时间，所有人你们自己应该承认，自己省察这个事情。 Memberi waktu 3 hari kepada bangsa Israel untuk bagi mereka yang telah melakukan dosa sedemikian untuk langsung mengakui dirinya masing-masing. 所以到这边哦，他们审查犯罪的人的名单， Maka sampai di sini, mari kita melihat lagi daftar nama yang disusun. 为什么？ Mengapa mereka harus menyusun daftar nama pendosa? 因为第一件事，他们把这些人看成是上帝托付给他们的。 Karena pertama,
mereka bangsa Israel melihat para pendosa ini adalah jiwa-jiwa yang Allah percayakan kepada mereka. 刚刚我上台念的6个名字， Tadi 6 nama saudara-saudari yang saya bacakan di mimbar. 你感到震惊跟害怕， Dan saudara mendengar nama-nama ini dan saudara merasa terkejut takut. 你想我会不会被念到？ Dan mungkin saudara dalam hati berkata, apakah mungkin ada nama saya yang disebut? 我没有被念到，好险！ Oh ternyata nama saya tidak disebut, untung tidak disebut. 没有人发现我犯的罪， Untung saja tidak ada yang menemukan dosa saya. 没有人知道我做了什么。 Tidak ada yang sadar dosa apa yang saya perbuat. 但对以斯拉跟以色列里面这所有的百姓来说， Tetapi bagi Nabi Esra, bagi bangsa Israel, 这些犯罪的人不是那6个人，不是别人，这些人就是我们。 mereka melihat orang-orang berdosa ini, 6 orang ini bukan mereka, tetapi adalah bagian dari kita semua. 人贵虽然很色，看到女生就受不了，就扑上去。 Meskipun saudara Henry mata belang melihat perempuan langsung serbu, 可是人贵是我的弟兄， tetapi saudara Henry tetap saudara saya. 他犯罪了， Dia telah berdosa, 我哭，我悔改，我向上帝认罪。 tetapi saya mau berdoa dan menangis serta mengaku dosa kepada Tuhan. 18节到22节这么长的一串犯罪的名单， Dari ayat ke-18 mencatat begitu panjang daftar nama pendosa. 这是一份代祷的名单， Tapi sebenarnya ini adalah daftar nama-nama yang perlu didoakan. 是一份关怀的名单。 Ini adalah daftar nama untuk didoakan, daftar nama untuk diperhatikan. 是一份被特别关注的名单， Yaitu adalah daftar nama yang sungguh-sungguh perlu diberi kepedulian yang lebih. 是一份被珍惜、被爱的名单。 Adalah daftar nama juga yang sungguh mencatat orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang perlu didoakan. 你看到你的弟兄、你的姐妹犯罪的时候，你做什么？ Apa yang kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudari kita berdosa? 你是为他痛哭、为他祷告、为他流泪？ Apakah kita menangis, berdoa, dan mengaku dosa bagi dia? 你是向上帝说我们犯罪了， Apakah kita demi mereka berkata kepada Tuhan, kami telah berdosa? 还是你控告他、论断他，求上帝惩罚他？ Atau justru kita memilih untuk menghakimi dia, menuduh mereka, dan juga bahkan menggugat mereka, meminta Tuhan menghukum mereka? 你说主啊，感谢你，我没有沾染他的肮脏、污秽、不圣洁。 Mungkin kita berkata kepada Tuhan, puji Tuhan, saya tidak ternodai oleh dosa mereka. 我告诉你们，这样的名单不是只出现在以斯拉记， Kalau kita melihat daftar nama ini bukan hanya saja ada di kitab Esra saja. 亚当夏娃犯罪被记在创世纪， Adam dan Hawa berdosa, mereka dicatat di kitab Kejadian. 大卫杀死乌利亚被记在圣经里面， Daud telah membunuh Uria, orang Het, dan juga dicatat dalam Alkitab. 大卫跟拔示巴通奸也被写在圣经里面。 Daud berzina dengan Batsheba juga dicatat dalam Alkitab. 所罗门在法老的女儿之外，又宠爱一大堆的外邦女人。 Raja Solomon selain daripada istrinya, dia juga mempunyai banyak sekali istri-istri yang lain. 保罗逼迫教会杀害基督徒，被记在圣经里面。 Rasul Paulus menganiaya gereja, membunuh orang-orang Kristen juga dicatat dalam Alkitab. Stephen 啊，司提反被弄死的时候，他在旁边高兴，被记在圣经里面。 Ketika Stefanus sedang dirajam batu, Paulus pun juga hadir dan bahkan juga bertepuk tangan. Ini pun juga dicatat dalam 彼 Alkitab. 得3次否认耶稣基督，被记在圣经里面。 Petrus menyangkal Yesus 3 kali juga dicatat dalam Alkitab. 这是什么样的圣经？什么样的名单？ Maka daftar nama-nama ini dicatat dalam Alkitab. 这是一份被关怀、被祷告、被爱、被珍惜的一个名单。 Justru kita melihat nama-nama ini adalah nama-nama orang yang dikasihi, yang perlu didoakan, yang perlu kepedulian lebih. 保罗跟提摩太说， Paulus berkata kepada Timotius, 圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 但我们读这段经文的时候，千万不要读错。 Ketika kita membaca ayat ini, jangan sampai kita salah mengerti.
这一些犯罪的罪人的名单被记下来，不是我们要去教训他们、督责他们， Daftar nama pendosa ini dicatat bukan agar kita dapat mengajar mereka, menuduh mereka, memperbaiki kelakuan mereka, menyatakan kesalahan mereka. 这个是要我们教训我们自己，首先督责我们自己。 Tetapi daftar nama ini sepatutnya mengingatkan kita untuk mengajar diri kita terlebih dahulu, menyatakan kesalahan kita terlebih dahulu. 因为耶稣基督自己做了这个示范， Karena Yesus Kristus sendiri melakukan teladan ini. 耶稣基督将他的命倾倒以至于死， Yesus Kristus dia bahkan rela sampai mengorbankan nyawanya. 他也被列在罪犯之中， Dan bahkan demikian Yesus juga diperhitungkan sebagai pemberontak. 他却担当多人的罪，为罪犯代求。 Dia bahkan juga demikian menanggung dosa-dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. 所以以斯拉没有犯罪，他为什么痛哭认罪？ Maka Ezra tidak berdosa, tetapi mengapa dia justru menangis dan berdoa mengaku dosa? 因为这是一个祭司性的侍奉， Karena ini adalah sebuah pelayanan imamat. 在上帝面前，我代表人，我们都犯了罪。 Saya di hadapan Tuhan, saya mewakili manusia berdosa, kami semua telah berdosa. 当基督在我们里面， Ketika Kristus ada dalam kita, 在教会之中， ada juga di dalam gereja, 我们每一位都是基督的跟随者， kita semua adalah pengikut Kristus. 我们都分享这种祭司性的侍奉， Kita semua juga berbagian dalam pelayanan imamat sedemikian. 把自己列在罪犯之中， Itu untuk memperhitungkan diri kita juga sebagai pemberontak-pemberontak. 担当软弱肢体的罪。 Dan kita bersama-sama menanggung kelemahan dan keberdosaan kita semua. 所以今天这一个名单， Maka hari ini daftar nama ini, 它不是一份羞耻丢脸的名单， daftar nama ini bukan daftar nama yang memalukan. 这是一份充满爱、充满恩典的名单。 Tapi ini adalah daftar nama yang penuh kasih, penuh anugerah. 所以我们要审查犯罪人的名单， Maka kita juga patut menyusun dan memerhatikan daftar nama pendosa. 不是为了定罪，不是为了论断， Tapi bukan untuk menggugat atau menghakimi para pendosa, 是为了爱。 tetapi demi mengasihi mereka. 那我们从这边学到的是，我们认同他们就是我们，所以我们痛哭流泪认罪。 Dari sini kita melihat, kita juga setuju para pendosa juga adalah bagian dari kita semua. Maka kita juga demi mereka mengaku dosa dan menangis keras. 但现在我要跟大家进一步观察，这一些犯罪的当事人，他们需不需要付出代价？ Tapi sekarang saya ingin kita melihat lebih lanjut lagi, apakah para pendosa ini tetap harus membayar harga? 他们难道不应该被惩罚吗？ Tidakkah seharusnya para pendosa ini dihukum? 他们有没有付出代价？ Apakah mereka juga membayar harga? 好，答案在经文里面。 Jawaban kembali lagi ke dalam Alkitab. 我们今天读10章1到22节， Hari ini kita telah membaca ayat 1 sampai 22. 他们有没有付出代价？ Apakah mereka juga membayar harga? 有还是没有？ Ada bayar atau tidak? 在哪里？他们做了什么？休妻，很好，在第几节？第3节是吗？第3节，现在我们应当与我们的神立约，按着我主和那些因我们神的诫命而战经的人所议定的，照着律法而行，送走这些妻子和他们所生的儿女。 Ayat yang ketiga mencatat harga yang mereka bayar adalah marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. 好，所以这边新译本跟和合本的翻译稍微有一点点不一样。 Maka kita sekarang melihat ada beberapa perbedaan dalam beberapa terjemahan Alkitab. 和合本是休他们的妻， Kalau Alkitab bahasa Mandarin yang lebih kuno mencatat bagaimana memulangkan mereka perempuan-perempuan ini. 新译本是送走他们的妻子和儿女。 Tetapi terjemahan baru lebih dekat dengan terjemahan bahasa Indonesia yaitu mengusir perempuan-perempuan itu. 印尼文的圣经是 Ya, 怎么讲？ ganco. 赶走是不是 ？OK， 好，因为比如说比较权威的英文译本 ESV 写的就是 put away， Kalau kita melihat dari ESV, terjemahan yang cukup berbobot, dia juga menulis put away. 所以这个
和合本圣经公会可能就认为原文的这个 put away 的意思就是离婚休妻。 Dan ini juga dapat diartikan sebagai baik itu bercerai ataupun memulangkan. 无论是休妻还是送走， Baik itu memulangkan ataupun mengusir, 他们确实要付出代价。 ini memang adalah harga yang patut mereka bayar. 那休妻把儿女送走，这个是长远的代价。 Mengusir perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, ini adalah harga yang dibayar jangka panjang. 但他们在这个犯罪的当下，他们还有付出其他的代价。 Tetapi pada saat itu ada harga juga yang lain yang mereka bayar untuk saat itu. 再找找看， Mari kita mencari lagi jawabannya ada di mana. 1到22节，他们还付出了什么代 Ayat 价？ 1 sampai 22, ayat mana yang mencatat harga lain yang mereka bayar? 他们立刻就付了什么代价？ Pada saat itu juga apa yang mereka lakukan? 献祭在第几节？19节，太好了，非常好。 Baik, 第 terima 19 kasih. 节， Sangat baik, kita menemukan jawabannya di ayat ke-19. 19节说，他们举手起誓要送走他们妻子，并献赎罪祭，他们就献上一只公绵羊做他们赎罪的祭。 Ayat 19, dengan memegang tangan mereka berjanji akan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. 好，所以他们付了什么代价？ Maka kita melihat harga apa yang dibayar? 我们都已经念完经文了，他们付了什么代价？ Baru saja saya bacakan jawabannya. Jadi apa harga yang mereka bayar? 对，他们损失了一头羊，对不对？ Yaitu yang mereka bayar adalah seekor domba jantan. 你看那一头羊，如果没有犯罪不用献的话，中午煮来爱宴，我们大家分一人一碗羊肉，不是很好吗？ Kalau domba jantan itu domba yang tidak berdosa dan dia tidak usah mati untuk ini. Kalau domba itu kita masak dan nanti siang kita makan bersama, bukan itu hal yang baik? 所以他们的确付出了代价， Maka mereka sungguh juga membayar harga korban ini. 损失了一头公绵羊。 Mereka telah kehilangan seekor domba jantan. 那这个献祭就表达了犯罪带来的破坏。 Korban ini melambangkan kerusakan yang ditimbulkan dari dosa. 他们要付出祭物的损失还有代价， Mereka perlu membayar harga dari korban yang dipersembahkan. 但这个意义不只是这样， Tetapi makna dari korban ini bukan sampai di sini saja. 因为献祭是旧约的圣礼， Karena persembahan korban adalah sebuah ritual di perjanjian lama. 好像割礼也是旧约的圣礼。 Sebagaimana juga seperti misalnya ritual untuk yang lainnya yang tercatat. 圣礼无论是旧约和新约，圣礼都是恩典之约的记号和印证。 Ritual-ritual yang dicatat baik itu bersunat ataupun juga persembahan korban, ini semua adalah lambang yang merujuk kepada perjanjian anugerah Tuhan dengan 所 manusia. 以这个献祭呢，就是旧约跟新约的这个约的一个记号，这个约的表达。 Maka persembahan korban merupakan sebuah lambang dari janji anugerah antara Allah dengan manusia. 好像我手上的结婚戒指，它是代表我跟我妻子的婚约。 Sama seperti cincin pernikahan yang saya pakai itu melambangkan janji nikah saya dengan istri saya. 你们眼睛没有坏掉，因为我不习惯戴戒指，但是我结婚了。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, mata Bapak Ibu tidak rusak. Di tangan saya memang tidak ada cincin karena saya memang melepaskannya. 上帝跟我们之间有一个约， Ini melambangkan perjanjian antara Allah dengan manusia. 这个约定就是你们只要信靠耶稣基督，就可以罪得赦免，分享基督永远的生命。 Perjanjian itu adalah percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa akan dihapus dan akan berbagian dalam hidup yang kekal dalam Yesus. 那献祭就是这个约的记号， Persembahan korban adalah lambang dari perjanjian anugerah ini. 所以献祭它是代表一个恩典， Maka persembahan korban melambangkan anugerah. 表示上帝已经接受用这些祭物来代替这些罪人本来应该要受的惩罚。 Anugerah ini menyatakan bahwa Tuhan sendiri telah menerima nyawa dari domba yang dipersembahkan itu untuk menggantikan nyawa para pendosa yang seharusnya mati. 所以献祭不但是提醒他们罪带来的破坏，上帝的刑罚， Maka persembahan korban bukan hanya saja mengingatkan kepada mereka akan akibat dari dosa dan kerusakan yang timbul. 献祭更是代表上帝给他们恩典。
Persembahan korban juga bahkan lebih dalam lagi menyatakan anugerah Allah terhadap mereka. 不再纪念他们的罪。 Allah demikian tidak lagi mengingat dosa mereka. 你们虽然违背上帝的话，娶了这些外邦的女子，中间一大堆人都犯这个罪。 Meskipun kalian, banyak sekali di antara kalian yang telah berdosa, kalian telah kawin campur dengan perempuan asing. 但是因为代赎的这个恩典，你们的罪得到赦免。 Tetapi karena anugerah yang menggantikan kalian untuk mati inilah telah memberikan kalian kelepasan. 所以献祭是提醒他们，我们生命的延续不可以离开这种恩典。 Maka persembahan korban mengingatkan mereka keberlangsungan hidup mereka tidak dapat lepas dari anugerah dari Tuhan. 那献祭这个事情，在新约的光照之下，我们看得更清楚。 Dari bila kita melihat persembahan korban dari sudut penerangan perjanjian baru, kita akan melihat lebih jelas lagi. 你们最近一次献公绵羊、公山羊是什么时候？ Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir kali kita mempersembahkan domba atau kambing? 这个月有献过吗？ Apakah tahun ini ada kita persembahkan? 有没有？ Adakah kita menyembelih hewan? 今年有没有献过？ Apa tahun ini apakah ada kita sembelih? 你们都不按照圣经献祭， Bapak Ibu sekalian tidak hidup sesuai dengan Alkitab kah? 都没有献， Semua tidak ada persembahan korban? 为什么没有？ Kenapa tidak sembelih? 因为耶稣已经在十字架为我们一次献上，永远有效。 Karena Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya, nyawanya di atas kayu salib, sekali mati sudah berhasil untuk selamanya. 耶稣已经为我们这些跟外邦女子通婚的，为我们这些犯各样的罪的人，献上他自己，永远有效。 Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya sendiri, mempersembahkan dirinya demi kita semua para pendosa, para orang-orang yang telah kawin dengan perempuan-perempuan asing. 所以讲到这里，我们今天读的这一大段名单，犯罪者的名单， Maka sampai sekarang ketika kita melihat lagi daftar nama para pendosa, 它其实是一份领受圣礼的名单。 sebenarnya ini adalah daftar nama orang-orang yang menerima ritual kudus. 参加习道班、洗礼班的名单， Ini adalah nama orang-orang yang juga bagaikan mereka akan menerima berkat melalui pembelajaran serta pembaptisan. 领圣餐的名单， Yaitu juga orang-orang yang pada akhirnya akan bersama berbagian dalam perjamuan kudus. 这是一份活在基督的恩典里面，靠基督的恩典而活的一份名单。 Ini adalah daftar nama-nama orang yang hidup di dalam anugerah Kristus dan bersandar kepada anugerah 所以 Kristus. 这份名单上面不是充满恐惧、刑罚、死亡、害怕， Maka daftar nama ini bukan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, serta dosa dan hukuman. 这一份名单可以得到赦罪的平安、基督的生命、光明的盼望、得救的信心，可以得到基督的爱。 Tetapi daftar nama ini justru mencatat bahwa orang-orang ini dapat memperoleh damai sejahtera, hidup dari Kristus, serta pengharapan yang sejati dan iman yang menyelamatkan mereka. 所以我们应该审查犯罪者的名单， Maka kita memang patut menyusun dan melihat daftar nama pendosa. 因为这提醒我们永远活在基督的恩惠和爱里面。 Karena daftar nama demikian mengingatkan kepada kita untuk hidup di dalam anugerah dan kasih Kristus. 这提醒我们这些罪人，耶稣是葡萄树，我们是枝子。 Daftar nama demikian mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. 离开耶稣基督，我们就不能做什么。 Di luar pokok anggur ini kita tidak dapat berbuat apa-apa. 我们的生命不能离开耶稣基督。 Hidup kita tidak dapat meninggalkan Yesus 我们借着 Kristus. 他向罪死，向神活。 Melalui Yesus Kristus kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Tuhan. 好，最后这些人付的代价还有什么？ Maka terakhir, apakah ada lagi yang harga yang dibayar oleh orang-orang ini? 刚刚我们已经读了，他们要送走他们的太太和孩子。 Tadi kita melihat bagaimana mereka harus mengusir istri dan anak-anak mereka. 我问，请问在座的每一位， Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, 如果要你把你的太太跟孩子送走，你的感觉是什么？ kalau Bapak Ibu harus mengusir istri dan anak-anak Bapak Ibu sekalian, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? 非常兴奋， Apakah sangat senang? 有很多弟兄都笑了。 Saya lihat ada banyak bapak-bapak mulai tersenyum.
启林弟兄，你刚刚好像有笑。Ya, Bapak Cilin, saya melihat Anda tersenyum ya. 对不起，我没有要制造这个家庭纠纷。Maaf, saya tidak bermaksud untuk menimbulkan konflik keluarga. 一般来说，送走太太跟孩子应该是会难过。Tentu secara normal mengusir istri dan anak merupakan hal yang menyedihkan. 我现在不是在讲那个什么小别胜新欢那个事情哈。Saya bukan maksud saya bukan untuk mungkin terpisah sementara lalu nanti kembali lagi. 你想象一下，你要把太太跟孩子 put away 送到遥远的地方送走。Coba kita bayangkan bagaimana kita harus mengusir istri dan anak kita ke tempat yang sangat jauh. 你会喜欢这种感觉吗？ Apakah kita menyukai perasaan seperti ini? 这是多么残忍的一件事！ Ini adalah hal yang sungguh kejam, bukan? 你活在这个世界上最亲密、最亲爱的人，难道不是你的妻子跟孩子吗？ Bukankah istri dan anak-anak kita adalah orang yang paling kita kasih dan paling dekat dengan kita? 所以这个惩罚会不会有一点点太过头了？ Maka hukuman ini apakah terlalu kejam? 需要付这么惨痛的代价吗？ Apakah sungguh perlu membayar harga yang sedemikian tinggi? 我犯了一个罪，就要把我的太太跟孩子送走， Saya karena dosa saya harus mengusir istri dan anak-anak saya. 分开了，不能一起了。 Demikian kami berpisah, tidak dapat hidup bersama. 这些人他们发誓他们要这样做， Tapi mereka justru bersumpah akan berbuat demikian. 他们怎么做得出来这样残忍的事情？ Bagaimana caranya mereka sanggup melakukan tindakan kejam ini? 如果你旁边有个弟兄跟你说：“我早上把我太太跟孩子送走了，永远不再见他们。” Kalau misalnya ada saudara kita yang berkata kepada kita, oh tadi pagi barusan saya mengusir istri dan anak-anak saya. 你说：“哇，你灵性真好， Lalu apakah kita akan berkata, wah rohani Anda baik? 怎么会做这样的事呢？ Bagaimana mungkin seseorang berbuat demikian? 犯罪的是我， Yang berdosa adalah saya, 倒霉的是谁？ tetapi yang menerima akibatnya 太太孩子倒霉。 justru istri dan anak-anak saya. 这个公平吗？ Apakah ini adil? 为什么？ Adil atau tidak? 好，这个代表他们真正觉悟上帝的话。 Ini menandakan bahwa mereka sungguh sadar akan firman Tuhan. 在生命记里面， Dalam kitab ulangan, 上帝已经说了， Tuhan telah berkata kepada mereka, 不可以跟外族女子通婚，不可以把你的女儿嫁给他们的儿子，也不可以把你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你的儿子离开我，去侍奉别的神，以致耶和华向你们发怒，就把你们消灭。 Allah pernah berkata, jangan engkau kawin-mengawin dengan orang asing, jangan anak perempuanmu juga jangan kau berikan kepada anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. 所以这一些发誓把太太跟孩子送走，而且也真的这样做的这些人， Maka para pendosa yang telah berjanji untuk mengusir istri dan anak-anak mereka, 他们真正觉悟到，我们把爱上帝跟爱人的次序颠倒弄混了。 mereka sungguh telah sadar bahwa mereka telah mementingkan mengasihi manusia lebih penting daripada mengasihi Allah. 我们跟这些外族外邦的女子通婚相爱， Mereka mencintai dan juga demikian membangun keluarga dengan perempuan asing. 可是我们疏忽，我们没有注意，在爱神的事情上面，我们已经亏欠了。 Tetapi mereka justru mengabaikan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk mengasihi Allah. 所以虽然我是真爱、真心的爱我外族的妻子跟孩子， Maka meskipun saya sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi istri dan anak-anak saya yang mereka adalah orang asing, 但是这样的爱反而害了他们，爱之是足以害之。 tetapi cinta kasih saya terhadap mereka justru pada akhirnya mencelakakan mereka. 我这样的爱不能使我所娶的这些外族的妻子跟孩子认识真正的永生上帝。 Cinta saya kepada mereka orang-orang asing ini justru tidak sanggup membuat mereka orang-orang asing untuk mengenal Tuhan Allah yang sejati. 所以对待这些犯罪的人怎么办？ Maka bagaimana mereka memperlakukan para pendosa ini? 保罗对哥林多教会怎么说？ Apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus? 风闻你们中间有这样淫乱的去娶继母的人呢、 Memang saya mendengar ada orang di antara kamu ada percabulan.
保罗说什么？把这样人的灵魂交给撒旦。 Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya dan Paulus berkata orang-orang yang seperti ini haruslah 把它放在撒旦的手里。 serahkan rohnya kepada iblis. 为什么？ Mengapa demikian? 报应呢？ Karena ini adalah 活该犯罪就是应该得到这个结果，刚好而已。 karena ini adalah balasan, memang berdosa memang patut dihukum. 保罗怎么说？ Tapi apa yang Paulus katakan? 保罗说，把这样的人交给撒旦，败坏他的身体，使他的灵魂在主的日子可以得救。 Paulus berkata bukan untuk dihukum saja, tetapi orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 这是我跟大家做的今天最后一个思考。 Maka ini adalah pesan terakhir yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian di hari ini. 为什么应该审查犯罪人的名单？ Mengapa kita patut untuk menyusun dan memerhatikan nama-nama pendosa? 因为这可以救罪人自己，也可以救别人。 Karena dengan demikian dapat menyelamatkan para pendosa sendiri dan juga menyelamatkan orang-orang yang lain. 跟妻子、孩子分开，这个是很惨痛的代价。 Berpisah dengan istri dan anak adalah harga yang sungguh kejam. 但是在这样痛苦的代价里面， Tapi dalam harga yang begitu kejam ini, 他们有机会思想上帝的信仰。 mereka dapat demikian merenungkan iman dalam Tuhan Allah yang 有 sejati. 机会认识耶稣基督的救恩， Mereka demikian mempunyai kesempatan untuk merenungkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. 他们的灵魂有机会在主的日子可以得救。 Dan demikian jiwa mereka, roh mereka dapat diselamatkan pada hari Tuhan. 我自己以前念神学的时候， Dulu ketika saya masih mahasiswa sekolah teologi, 我曾经被我的学校列在犯罪的名单里面。 saya pernah dicatat oleh sekolah saya dalam daftar nama pendosa. 那时候我非常难过， Pada saat itu saya sangat sedih, 非常痛苦。 saya sangat sakit hati. 但我的难过跟痛苦不是因为我被学校处罚， Tapi kesedihan dan kesakitan hati saya bukan karena saya dihukum oleh sekolah, 是因为我做了很不应该的事情。 tetapi karena saya sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya. 但是有比难过跟痛苦更大的许多的感觉， Tetapi saya juga ada merasakan emosi lain yang lebih besar daripada kesakitan hati, 就是当学校宣布对我的处罚的时候， yaitu ketika sekolah mengumumkan hukuman yang harus saya terima, 当学校的老师、牧师一个一个约谈我的时候， ketika baik itu dosen ataupun hamba Tuhan yang lain mencari saya dan mau berbicara dengan saya, 我感觉到我是一个被珍惜、被爱得不得了的一个宝贝的学生。 saya melihat dan sungguh merasakan bahwa mereka tetap melihat saya sebagai murid yang mereka kasihi. 我在上帝的面前觉得我得到释放了， Saya sungguh melihat bagaimana saya lepas dari dosa dalam anugerah Tuhan. 因为这么多人关心我，这么多人爱我， Karena begitu banyak orang-orang saudara-saudari yang mengasihi dan memperhatikan saya. 这么多人为我祷告， Begitu banyak orang yang berdoa bagi saya. 所以我虽然被处罚， Maka meskipun saya dihukum, 但我真的非常开心。 tapi saya bersuka cita. 我记得那一次我离开约谈我的老师家， Saya ingat pada saat itu ketika saya meninggalkan rumah dosen karena setelah berbincang, 踏出家门那一步，我就开始一直掉眼泪了。 pada saat saya mulai keluar dari rumah itu saya langsung menangis. 但是我是一边笑一边掉眼泪的， Tapi saya sambil menangis sambil bersenyum. 我心里充满感恩， Hati saya penuh dengan ucapan syukur. 因为神所爱的，他必管教。 Karena barang siapa yang dikasihi Tuhan juga akan dididik Tuhan. 审查犯罪者的名单， Ketika kita menyusun dan memeriksa nama-nama pendosa, 我们都在这个名单里面。 kita juga harus sadar, nama kita juga tercatat di dalamnya. 那耶稣基督也把自己放在这一份名单里面。 Bahkan Yesus yang tidak berdosa juga mencatat namanya sendiri di dalam daftar ini. 所以我们应该这样做。 Maka kita patut mencatat dan melihat nama-nama pendosa. 这提醒我们上帝的恩典、基督的爱。 Untuk mengingatkan kepada kita anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhan Yesus. 这一切的管教能救我们自己，也能救别人。 Pendidikan rohani seperti ini bukan hanya dapat menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的天父， Bapa kami yang di surga, 我们向你献上感谢。 kami bersyukur kepadamu. 今天以斯拉记这一段经文， Hari ini perikop ayat dari kitab Ezra, 有这么多犯罪得罪你的弟兄和姐妹，
menunjukkan kepada kami begitu banyak saudara-saudari yang berdosa. 但我们为这份名单献上感恩， Tapi kami juga bersyukur untuk daftar nama ini. 因为这里面充满了爱和恩惠。 Karena daftar nama ini penuh dengan kasih dan anugerah. 这是你设立教会的智慧， Ini merupakan hikmat Tuhan dalam mendirikan gereja. 因为我们是基督的身体， Karena kami semua adalah tubuh Kristus. 我们互为肢体， Kami semua bersama-sama sebagai anggota tubuh. 我们都乐意担待我们中间软弱的。 Kami juga belajar untuk rela bersama-sama menanggung dosa dan kelemahan sesama. 当我们软弱的时候，我们也享受弟兄担待我们， Ketika kami lemah, kami juga bersama menikmati cinta kasih dari saudara-saudari. 因为耶稣基督就是这样担待我们中间的每一个人。 Karena Tuhan Yesus pun juga demikian memberikan kami teladan untuk menanggung kelemahan. 我们中间每一位犯罪的，我们恭敬的仰望你。 Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan setiap orang di antara kami yang berdosa. 谢谢你赐下耶稣基督赦免我们的罪， Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk ke tengah kami dan menebus kami. 也赦免我们弟兄的罪， Dan juga menebus dosa setiap saudara-saudari kami. 愿我们都可以把基督的爱跟恩惠向世界做见证， Kiranya kami terus-menerus memberi kesaksian bagi cinta kasih dan anugerah Kristus. 让普世犯罪的所有人类 Sehingga seluruh umat manusia di dunia ini, semua yang berdosa, 能够认识基督耶稣的救恩。 melalui kesaksian kami dapat mengenal anugerah keselamatan Yesus 感 Kristus. 谢祷告，奉靠耶稣基督的圣名。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.